軽自動車一番さん Honda 660 Type Mugen RA. Itulah kereta yang kita nak review hari ini. Honda S660 Special Edition Mugen RA. Tapi bukan kancil 660 tau. 4 speed. Ini Honda. Okay. Yang belum subscribe tu, tolonglah sedekahlah sikit subscribe tu. Jangan kira sangat. Betul kau tepat dia. Betul lah ni. Untung kami ingin membantu anda. Kalau tak ada bayar. Tu Fujiwara. Ada orang. Dia kata tu Fujiwara ni ada tanggal nak bagi sedar kereta. Esok saya ada sesi ta'aruf dengan bangga tua. Malulah tu, kereta tak sedap. Kamu datang di tempat yang betul, anak muda. Kamu sabar. Tunggu sekejap. Nah, ini dia tanggal kamu. Nah, inilah dia. Gunalah Tresto. Tahan lasak, tahan lama dan harga berpatutan. Honda S660. Apa pasal roster ni kecil sangat? Honda tak reti ke nak buat yang besar? Alright. Kereta ni dia jatuh dalam kategori K-Car di Jepun. Apa itu K-Car? Okey, kalau kita nak tengok sejarah, masa Jepun dia kalah perang dunia dulu, bila dia nak negara dia nak bangkit semula tu, dia terpaksa membuat banyak usaha. Contohnya dalam bidang otomotif, dia kena buat kereta-kereta yang kecil supaya ramai orang mampu beli. Bukan saja kereta K-Car, tapi dia ada K-Van dan juga K-Lorry. Betul, K-Truck dia panggil. Kenderaan-kenderaan kecil ni membantu orang bergerak daripada ke sana ke sini. Lagipun dia punya infrastruktur masa tu pun tidaklah sebagus pada hari ini. Itu dari segi sejarah. Tapi dari segi teknikalnya, apa K-Car ni? K-Car ni setiap pengeluar dia boleh buat kereta, tapi saiz dia tidak boleh lebih panjang 3 meter, lebar 1.48 meter dan tinggi dia tak boleh lebih 2 meter, dan power engine dia tak boleh lebih 660cc dan 64 horsepower. Itu memang kerajaan dia dah tetapkan. Dan kereta K-Car ni juga dia ada banyak insentif. Antara benda yang paling menarik orang nak beli ialah sebab kat Jepun setiap kereta kita kena buat inspection setiap tahun. Tetapi K-Car ni kalau kita buat inspection, dia kos dia murah berbanding dengan kereta-kereta yang besar macam Civic ke, yang lebih besar lah, Honda City macam tu kan. Kereta ni memang murah. Okey, selain daripada K-Car, K-Van dan K-Truck, pada awal 90-an, yelah, manufacturer ni dia kreatif sebab undang-undang tu tadi kan. Dia buat kereta sports kecil yang masa tu dikenali sebagai ABC, iaitu Suzuki Alto, Suzuki Alto dia buat kereta sports kecil, sports K-Car lah maksudnya. Masa tu Mazda ada Mazda AZ1 Autozam, Honda dia ada Honda Beat, dan Suzuki dia ada Suzuki Cappuccino yang dipanggil ABC. Honda Beat 90-an tadi, nah inilah ganti dia. Pada 2015 dia keluar kereta ni. So hari ni kita nak cerita pasal kereta ni, Honda S660. Tetapi ini lebih special sebab kereta ni cuma ada 660 unit saja dan model ni dinamakan sebagai S660 Mugen RA.
Okey, nampak tak saiz kereta ni bila saya berdiri dekat sebelah? Nampak macam kereta mainan kan? Okey, itulah saiz K-Car. Tadi saya terlupa nak cerita. Ketika anda berumur 22 tahun, apakah yang anda lakukan? Sedang bekerja di McDonald? Jadi dispatch? Waktu saya umur 22 tahun, saya fly atas motor. Masa tu jadi mak rempit lagi. Tetapi, tahukah anda, di Jepun, seorang anak muda yang bernama Ryo Mukumoto, waktu dia umur 22 tahun, dia buat sebuah kereta. Ya tuan-tuan, engineer kereta ni umur dia 22 tahun dan masa kereta ni nak dibuat dulu, Honda dia buat in-house competition. Jadi dalam company ni dia cakap, bangsa-bangsa Honda sekalian, pekerja-pekerja Honda sekalian yang setia, siapa yang layak untuk membuat S660 yang baru? Okey, 400 orang bertanding untuk membuat kereta dan Ryo Mukumoto yang berumur 22 tahun itu berjaya mendapat job. Dia buat kereta ni dalam tempoh, kalau tak silap saya, 4-5 tahun siap kereta ni. Dan dia dipuji di seluruh dunia. Pada 2015, lahirlah kereta ni. Dan setahun selepas itu, lahir version yang ini. Dia panggil S660 Mugen Type RA. Kereta ni memang special sebab dia ada 660 unit sahaja. Ya, kereta ni original sampai dekat Malaysia. Tuan dia dulu, tuan yang sama yang kita review Evo apa tu? Eject Car Creation tu kan? Itulah tuan dia. Tuan dia ada banyak lagi JDM. Kita akan review lepas ni. Okey, apa yang membezakan S660 dengan S660 Mugen Type RA? Okey, kalau dekat bahagian depan, yang Mugen punya ni, dia datang dengan ni, lip ni. Lip ni dia ada carbon fiber. Yang depan ni, di grill dia ada carbon fiber. Dan owner dia juga, dia tambah yang ni, frame plate Mugen. Carbon fiber juga. Okey, apa lagi barang carbon fiber dia ada? Dekat belakang tu, dekat tempat enjin dia tu, dengan apa lagi tadi? Spoiler belakang tu. Yang bahagian lain yang anda nampak banyak carbon fiber tu telah dibuat balik di Malaysia. Proudly made in Malaysia. Okey, kita tengok dekat bahagian tepi. Kereta ni, dia keunikan dia pasal dia kecil, tetapi barang untuk modified dia memang ada sangat banyak dekat Japan. Contohnya, dekat bahagian tepi ni kita boleh nampak owner dia dah tukar rim Advan RZ2. Saiz dia juga pelik sebab depan dia 16 inci, belakang dia 17 inci. Kalau siapa masih ingat, setting Honda NSX pun lebih kurang macam ni. Depan kecil, belakang besar. Disebabkan owner dia memang ada banyak duit berlebih-lebih dekat rumah, dia pun upgrade lah dia punya sistem brake. Dia punya brake dia pakai Blitz. Dia punya strut bar, dia pun pakai Blitz depan dan belakang, dan anti-roll bar dia semua pakai daripada Casco. Mugen Type RA ni, dia memang datang dengan upgraded suspension. Suspension dia daripada Mugen lah, depan dan juga belakang. Kereta ni handling dia sedap ke tak sedap? Bayangkan sebuah kereta enjin pula. Kereta kecil, enjin dekat tengah, pacuan roda belakang. Just bayangkan. Nampak? Belakang dia. Garang kan? Okey. Spoiler carbon fiber dan juga yang ni. Penutup kat belakang ni memang dia carbon fiber, datang daripada Japan, datang dengan spek kereta ni, Mugen RA. Okey, yang bawah tu nampak garang tu macam mana pula ni? Order ke? Tak. Yang ini dibuat di Malaysia, dibuat oleh Deep and Paint. Kedai dia dekat Kelang. Korang boleh tengok, ada link dekat bawah tu, ada Facebook dengan Instagram. Dia orang buat yang the rest lah. Maknanya carbon-carbon dekat sini, kat bahagian tepi ni, scoop ni semua, dan juga dekat bahagian enjin. Dia punya buat tu, kadang-kadang saya tengok, Malaysia punya kerja lagi cantik daripada Jepun kan. Jepun ni sebenarnya dia tak terror sangat sebenarnya buat carbon fiber. Apabila kita gabungkan carbon fiber dan juga color-color terang, menyebabkan apa? Kereta ni nampak lebih sporty dan juga lebih cantik. Bagi seorang
peminat kereta sejati. Kereta owner ni, owner yang kita pernah review ni, dia ni memang jenis suka titanium, carbon fiber, dan juga kalau dia buat kereta, dia akan buat sehabis baik dan juga segenap sudut, tak ada tempat yang dia tinggalkan. Biasa kan kalau kita tengok kereta kan, bila kita tengok luar, wah body kit kebal cantik-cantik, masuk dalam, ya ampun, dulang Astro ada, kotak kasut bini ada, semua ada kan. Tapi kereta ni tidak. Enjin ke dalam dia semua cantik. Tak percaya? Jom kita tengok enjin dia. Kalau ini kereta saya, bangun pagi, pakai kain plekat dengan singlet, buat kopi, pasang suria, ambil kain satu, lap. Wah, memang dia punya enjin ni sangat-sangat kemas dan cantik. Okey, enjin ni 660cc, mid mount, manual 6 speed. Betul, 660 pakai 6 speed. Power asal dia 64 PS. Okey, sebagaimana kereta-kereta moden, injection, turbo, bila kita upgrade, kita tune sikit, horsepower memang senang naik lah. So kereta ni sekarang 97 horsepower. Apa benda yang dipasang pada kereta ni? Basically, dia lebih kepada bolt on. Contohnya macam yang ni, air filter dia daripada Blitz dan juga blow off dia daripada Blitz. The rest kosmetik. Ni cover ni, cover airbox ni semua dibuat oleh Deep and Paint yang tadi tu. Lupa dah, ada link dekat bawah tu. Tengok siapa yang nak buat dia punya carbon fiber, kancil 660 ke. Okey, nampak tak kedudukan saya dalam kereta ni? Saya 178 cm. Saya rasa kalau pasang dia punya hardtop bumbung ni, saya punya kepala memang dah sangkut lah. Oh lupa, bumbung dia juga telah dibalut dengan carbon fiber oleh orang yang sama, Deep and Paint dekat Kelang tu lah. Okey, kerja-kerja carbon fiber kalau dekat luar tu kita nampak banyak, dalam lagi banyak. Dia punya panel pintu ni semua dah balut carbon fiber, dia punya dashboard trim, dia punya konsol tengah ni apa semua kan. Okey, apa beza S660 yang biasa dengan S660 Mugen RA? Banyak. Okey, contohnya meter ni bila kita hidupkan, dia ada tulis Mugen. Seat dia memang datang daripada kilang ni, Mugen punya bucket seat. Apa lagi? Dia punya steering ni pun memang steering Mugen RA. Roll cage ni ditambah kemudian. Dia punya spek ni apa? Saito roll cage. Kalau kita tengok dekat Japan, budaya kereta-kereta macam ni memang dia suka Sunday race contohnya. Hari Ahad dia bawa race dekat track. Hari biasa dia pakai biasa kereta ni. Sebab tu dia kena ada roll cage macam ni. Cumanya roll cage ni dia bukan sambung masuk dekat dashboard. Dia duduk dekat tengah ni dan itu menyebabkan beberapa masalah. Contohnya dia punya aircon dia terhalang sikit dan juga glove box dia kita tak boleh buka. Tapi apa ada hal, yang penting gaya mau 10 mah. Kalau enjin dia ada dekat tengah, kat belakang tu, apa yang ada dekat depan dia? Okay, kereta ni memang kecil. Basically tak ada apa pun. Depan ni memang dia punya sistem penyejukan lah. Dia punya radiator, fluid system, dia punya air wiper lah, brake apa semua kan. Tapi dia ada satu ruang kecil yang boleh diisi max 10 kg saja. Apa yang boleh isi? Boleh lah kot isi lemang 3-4 batang kat situ. Sebenarnya depan ni dia tempat untuk menyimpan bumbung, tapi bukan hardtop ni. Dia ada yang version soft top. Jadi bila kita buka, kita lipat, kita boleh simpan dalam ni. Tapi kalau hardtop macam mana? Buka, simpan dalam terak sana. Hujan cari payung. Macam tu lah lebih kurang. Okey, berapa harga kereta ni masa owner beli? Sewaktu owner beli, harga dia bawah 200, 1819 macam tu lah. Berapa pula harga dia sekarang? Harga dia sekarang dah close to 300,000. Sebab apa? Sebab kereta ni memang dah tak banyak. Dalam production ada 660 biji saja dan tahun depan bulan 3 S660 dah di stop production. So siapa yang rasa nak beli, nak simpan,
nak flip jual balik ke, rasanya macam dah boleh beli ni. Yang ni mahal lah, beli S660 biasa saya rasa okey. Tadi cerita pasal lemang lapar lah pula. Bang, jom pergi lemang Tok Ki. Jangan lupa subscribe.